ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك نستعين يا فتاح يا رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala pilih kita berada di taman-taman syurga, taman-taman ilmu, dan di dalam masjid khususnya rumah Allah sebagai tetamu Allah. Dan semoga kita sama-sama tidak lupa dalam rumah Allah dengan niat iktikaf kita berada, maka kebaikan lebih yang kita akan dapati. Baik, sebelum kita nak mulai kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang Imam At-Tirmizi atau Turmizi atau Tirmizi, dia dibaca tiga-tiga, Tarmizi, Tirmizi dengan Turmuzi. Turmus atau Tirmiz ni nama satu tempat yang mengikut ulama dia kata Mawara'un Nahri. Mawara'un Nahri ni kawasan-kawasan di kawasan belakang bukit. Maksudnya kawasan-kawasan berbukit, negara-negara yang satu ketika dulu termasuk di dalam kawasan Khurasan, iaitu kawasan Imam Al-Bukhari sebagainya, dia termasuk dalam kawasan itulah. Azerbaijan, daripada ujung Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan sebagainya. Turmus salah satu kawasan daripada kawasan sana. Dan ulama-ulama terutamanya dalam ulama hadis, terutama Sunan Sittah, Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasai, mereka semuanya dari kawasan yang hampir sama, berdekatan, iaitu mereka-mereka yang orang-orang ajam yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk meninggikan agama. Dia asal daripada zaman Baghdad dulu. Setelah kejatuhan Baghdad, orang-orang Tartar telah mula-mulanya orang Tartar sebagai orang di pihak musuh, tetapi Allah Taala dengan hidayahnya telah memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang Tartar daripada anak cucu mereka ni. Allah Subhanahu wa taala lahirkan mereka-mereka yang berkhidmat untuk agama. Dan daripada sana Syah Waliullah Dehlawi, Syah Waliullah Dehlawi dipanggil sebagai Musnidul Hind, daripada benua Hind, India, Pakistan, Bangladesh dan kawasan sana, yang mereka banyak beri tumpuan pada ilmu hadis ni. Syah Waliullah telah pergi ke Mekah sana, ambil sanad atau pengajian daripada Syekh Abu Tahir Ibrahim Al-Kurdi, orang Kurdis, orang-orang Iraq Kurdis, salah seorang syekh besar, dia yang bagi sanad-sanad hadis. Dan daripada sanalah Syah Waliullah telah sebarkan ke seluruh benua Hind. Oleh kerana itu, siapa-siapa saja yang belajar sanad hadis dari sana, tidak akan lari sanad pengajian hadis akan sampai kepada Syah Waliullah. Alhamdulillah, saya sebelum kita mula juga, saya perkenalkan diri saya dulu. Abu Adi Khairul Azhar bin Abdul Halim Bashah bin Ibrahim bin Abdul Mubin bin Abdul Rahman bin Osman Al-Fatani. Tu ayah nu asal orang Fatani. Dan susu galuh sebelah mak saya ada anak beranak Tok Kenali, dan kami lama duduk di Tok Kenali Kubang Krian. Saya membesar di situ. Lahir asal di Kedah dulu. Lahir di Kedah, membesar di situ. Dan kecil saya dulu di pondok dengan Ustaz Osman Al-Muhammadi, arwah almarhum Ustaz Osman Al-Muhammadi itu antara yang saya ambil jugalah sikit sebanyak dengan dia masa zaman kecil-kecil dulu. Dan terutama beberapa tenaga pengajar di sana, Ustaz Arifin Abbas, Ustaz Rashidi dan yang lain-lain. Dalam ketika umur 15 saya pergi ke Pakistan sana nak belajar talaqi, dan alhamdulillah 1 tahun saya belajar di
Faisalabat untuk belajar pengajian Hafiz Quran, dan kemudian 93 saya pergi ke Jamiah Ulum Islamiyah. Dan di Jamiah Ulum Islamiyah ni sanad pengajian, kenapa penting sanad pengajian? Sanad ni salsilah pengajian ni penting. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekiranya tanpa ada sanad salsilah pengajian, siapa saja boleh berkata apa saja yang dia nak kata. Semua orang boleh kata, dia bagi tahu gini, dia bagi tahu gini. Sedangkan kalau tidak diambil, kita kena tengok daripada siapa kita ambil sesuatu ilmu. Sebab tu dalam disiplin pengajian ni akan adanya satu jenis kumpulan di dalam mustalah hadis dipanggil mudallis atau tadlis. Mudallis tadlis ni antara lain orang-orang yang dia ada guru, tapi guru dia ni memang guru yang dipanggil majruh. Ada perkara yang orang tak setuju, sama ada dari segi akidahnya atau dari segi syariat, ataupun perkara yang menyalahi adat, sehingga kan orang tidak boleh terima dari dia. Maka orang-orang yang mana bila ambil daripada kelompok ni, maka mereka akan mentadliskan. Tadlis ni sembunyi tok guru, dia tak cerita tok guru dia siapa. Ni adalah perkara yang bahaya. Ada orang kita tengok hebat, tapi siapa dia ambil, daripada siapa ilmu dia ambil. Jadi kena tengok siapa yang ambil, silsilah mana dia ambil, orang mana dia belajar. Bukan kata dia sendiri baca, tidak. Bahkan sanad adalah penting. Oleh kerana itu sanad dia dua jenis sanad, tiga lah sebenarnya. Satu dia panggil qira'atu syekh, yang kedua qira'atu ala syekh, yang ketiga sanadul ijazah. Pertama sanad ni syekh baca, kita mendengar. Dan dalam satu jenis lagi disiplin pengajian, kita baca di hadapan syekh dan syekh huraikan ataupun memperjelaskan. Dia tu panggil qira'atus syekh, maknanya syekh yang baca sanad kita ataupun pengajian kita. Yang kedua qira'atu ala syekh, ada pelajar yang baca. Terutama masa kita belajar sunan sitah, maka pengajian sunan sitah ni hadis banyak, nak baca sanad banyak. Jadi selalunya pelajar akan baca depan syekh. Syekh tengok betul hak sanad dia. Kemudian betul, sebahagianlah, bukan semua lagu tu. Baik-baik. Kemudian yang ketiga dipanggil sanadul ijazah. Sanad ijazah ni syarat orang yang dah ada sanad qiraah. Dia belajar dah dengan mana-mana syekh nusunan sitah. Kemudian untuk kadang-kadang ada sanad orang lain yang lebih tinggi. Untuk dapat sanad tinggi ni pergi jumpa mana-mana syekh. Kadang-kadang ada syekh suruh baca, ada sebahagian syekh dia terus bagi ijazat. Baik, pengajian hadis saya tahun 2000, kita punya sunan sitah pengajian sanad ni, terutama kalau Imam Tirmizi punya sanad, daripada Mufti Nizamuddin Syamzai, saya punya guru. Dia juga adalah syekhul hadis di Jamiah tempat kami belajar, Jamiah Ulum Islamiyah Allamah bin Nuri Town Karachi. Di Karachi itu 3 jamiah besar. Kalau sampai sana 3 jamiah besar, aliran Diuban. Aliran Diuban ni yang mana asas pengajian, sukatan pengajian seperti di zaman Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Zaman Imam Nawawi, Imam Ghazali dulu, ada seorang pemerintah yang nama Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ni daripada dia punya pemerhatian, dia punya penelitian penting digabungkan dan dibuat satu sukatan pengajian. Perkara ni kalau tak silap saya dalam kitab Bustanul Arifin Imam Nawawi ada sebut cerita ni. Bila dia kumpul orang-orang, dan juga Nizamul Muluk pun minta ulama-ulama ni duduk untuk buat satu sukatan pengajian, dan sukatan tu dinamakan sebagai Darsun Nizami. Darsun Nizami ni nak ambil kepada nizam tu, nama Nizamul Muluk. Raja pada masa tu nama Nizamul Muluk. Maka sukatan yang ulama telah buat pada zaman dia dikenali dengan Darsun Nizami. Maka daripada zaman itulah terus berlalu mari sampailah orang-orang di benua Hind, mereka ambil berat dan mereka telah letakkan Darsun Nizami ni sebagai asas dalam pengajian. Bermula daripada Syekh
Qasim Nanuta. Qasim Nanuta atau Nanatwi telah kumpul beberapa orang dan mereka telah asaskan Darul Ulum Deoban. Baik, sanad hak pengajian saya daripada saya pergi kepada Mufti Nizamuddin Syamzai. Mufti Nizamuddin Syamzai telah ambil daripada syekh dia, Syekh Salimullah Khan. Syekh Salimullah Khan 2, 3-nya ambil daripada Husin Ahmad Madani. Husin Ahmad Madani ambil daripada Mahmudul Hasan Syekhul Hind, dan Syekh Mahmudul Hasan ambil daripada Syekh Qasim Nanutwi, dan Syekh Qasim Nanutwi ambil belajar dari Syekh Gangguhi. Syekh Gangguhi ambil daripada Syekh Abdul Ghani Dehlawi. Syekh Abdul Ghani ambil daripada Syekh Muhammad Ishaq Dehlawi. Syekh Muhammad Ishaq ambil dari Syekh Abdul Aziz, dan Syekh Abdul Aziz daripada Syekh Waliullah. Ni sanad pengajian saya. Maknanya Syekh baca, kita dengar daripada awal sampai akhir sanad Imam At-Tirmidzi 10 perantara nak sampai kepada Syekh Waliullah. Dari Syekh Waliullah pula nak sampai kepada Imam Tirmizi sendiri tu ada 5, ada sanad yang 6, dan Imam Tirmizi sendiri ada yang sampai 10 atau 20. Imam Tirmizi sendiri nak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 4 hingga kepada 8 sanad dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik, jadi dalam kitab ni, terjemahan yang kita akan guna ni, matan dia kita akan sebut tentang sanad. Maknanya dia akan sebut sanad, iaitu Imam Tirmizi ambil daripada siapa sampailah kepada hadis yang diriwayatkan. Kebanyakannya hadis marfu'. Baik, maksud hadis marfu' ni, sahabat-sahabat menceritakan berkenaan dengan satu-satu perilaku Nabi atau perkataan Nabi atau apa-apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Itu satu. Kemudian ada juga hadis jenis dipanggil sebagai mauquf. Itu mungkin akan datang, saya akan buat ringkasan untuk kita tengok. Mauquf ni orang sandarkan kepada sahabat, sesuatu perbuatan sahabat yang diambil kira, sebab setiap perkataan Nabi, perbuatan Nabi, begitu juga apa yang Nabi lihat kepada perbuatan sahabat dan perkataan sahabat dikira sebagai hujah dan dikira sebagai hadis ataupun sebagai asar perbuatan sahabat tu sendiri. Jadi akhbar ataupun hadis-hadis tu hak Nabi sendiri ucap, hak Nabi sendiri buat, hak Nabi melihat sahabat buat atau sahabat ucap, itu pun termasuk. Itu sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa orang tak guna kata ahli hadis wal jamaah? Sebab bila disebut ahli hadis, hadis hanya apa perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan apa Nabi lihat. Adapun bila sebut sunnah, perkataan sahabat, perbuatan sahabat, sehingga ada sebahagian ulama kata apa saja yang sahabat lihat dari perbuatan tabi'in pun masih ada sebahagian ulama membawa masuk dalam istilah sunnah. Jadi itu perbezaan sikit. Bila sebut sunnah, maknanya kita berpegang dengan apa saja yang Nabi SAW bawa, sama ada yang Nabi ajar atau yang Nabi buat sendiri, yang Nabi suruh buat, ataupun yang sahabat radhiyallahu anhum ambil dari Nabi, mereka tengok, mereka buat, mereka ucap, dan begitu juga apa yang mereka lihat dari tabi'in. Cuma yang mereka lihat dari tabi'in tu, itu ada khilaf antara ulama. Sebagai ulama tak terima, dia kata setakat sahabat saja itu adalah dalam sunnah, selain perbuatan sahabat ataupun perkataan sahabat kalau turun kepada tabi'in, dia sudah dijadi taraf lain dah. Sebab apa? Dalam pengajian sanad hadis, kalau tabi'in disebut, mesti sebut namanya siapa, dinisbahkan kepada siapa dia, orang mana, daripada mana, belajar dengan siapa, secara detail mesti disebut di kalangan tabi'in. Tetapi kalau di kalangan sahabat tak sebut siapa dia pun, rajulun minas sahabah atau rajulun minal ansar, salah seorang di antara sahabat, salah seorang di kalangan ansar, atau rajulun minat tabi'in, salah seorang di kalangan tabi'in, rajulun minal muhajirin, ataupun rajulun min ashabi Rasulillah. Bila disebut saja gitu, thiqah, dipercayai, mu'tabar, diambil kira, boleh berpegang.
Tak perlu kepada kata mesti dinyatakan secara detail siapa sahabat ni, kerana kulluhum udulun, semua sahabat dalam mustalah ulama ialah orang-orang yang adil, orang-orang yang siqah, dipercayai dan boleh diambil daripada mereka, dan perkataan mereka adalah hujjah. Hujjah ni boleh buat dalil. Baik, ini sanad hak saya pengajian. Dan selepas zaman belajar tahun 2000, saya pergi ke India, ke Saharanpur kami pergi Mazahir Ulum. Cuma di Mazahir Ulum ni sanad ijazat dia payah sikit. Baik, kemudian kami pergi ke Darul Ulum Deoban. Di Darul Ulum Deoban kami berjumpa dengan Syekh Anzar Shah Kashmiri, anak kepada Anwar Shah Kashmiri. Anwar Shah Kashmiri ini adalah guru kepada Syekh kami di Jamiah Newtown bin Nori ni, ataupun Alamah bin Nori, Muhammad Yusuf Al bin Nori, pengasas jamiah kami belajar dulu. Dia punya guru dulu di India, di Gujarat, dipanggil Simla sana, adalah Syekh Anwar Shah Kashmiri. Maka daripada anak Syekh Anwar, kami pergi di rumah dia. Dia pun kata bacalah sebagai satu berkat. Kami pergi 4 orang pelajar, kami kawan-kawan satu jamiah pergi. Dia suruh saya belajar, baca hadis pertama daripada kitab Sahih Imam Bukhari. Saya baca, selepas itulah dia telah memberi sanad ijazat dia. Kemudian setelah lama saya balik dah apa semua, 3 tahun lepas saya pergi, kemudian saya jumpa seorang Syekh Ilyas Barabanki. Dia ni banyak mensyarahkan kitab Riyadhus Salihin, kitab Adabul Mufra, kitab Hayatus Sahabah. Dia syarah dan dia hasyiahkan. Saya jumpa dia, minta sanad ijazat, dia pun telah bagi sanad ijazat dia. Bukan saja Hayatus Sahabah sanad ijazat dia bagi, begitu juga Riyadhus Salihin, Adabul Mufrad, Syama'il Muhammadiyah pun termasuk, dan beberapa kitab-kitab yang lain yang dia nyatakan dalam sanad dia. Hanya ni sanad ijazat. Sanad ijazat ni setelah kita belajar satu-satu mana-mana sanad qiraat, maka mana-mana syekh kita jumpa, dia beri sanad ijazat. Cuma dari segi kekuatan sanad, lebih kepada sanad ataupun silsilah pengajian sanad qiraah ataupun sanad pembacaan. Baik, wallahu alam. Tu dari segi sanad. Dan ada ketika zaman saya belajar juga, kawasan Sindhi di selatan Pakistan adalah tempat kawasan lama perkembangan Islam di satu zaman dulu. Sebab itu banyak juga kitab-kitab yang kita tengok nanti, hasyiah-hasyiah ataupun yang disyarahkan oleh ulama-ulama dari Sindhi. Antara yang masyhur ulama Sindhi ni, dia asalnya orang Panjab. Dia orang daripada keturunan Sikh Panjab. Tapi ketika dia telah berjalan ke selatan Pakistan, dia berjumpa seorang yang dia bertaut hati. Dia daripada kecil belajar agama, akhirnya dia telah memeluk Islam bila bertemu dengan Syekh Qari Sadiq As-Sindi, memeluk Islam di Sind, dan dia telah nisbahkan nama dia di Sind, iaitu Syekh Ubaidillah Sindi. Syekh Ubaidillah ni anak murid khas kepada Syah Waliullah. Dan anak murid Syah Ubaidullah Sindi ni namanya Ghulam Mustafa Qasimi almarhum. Dan kami sempat bertemu dan berjumpa. Begitu juga saya belajar daripada dia, belajar daripada anak murid dia pada ketika itu, abang ipar saya sendiri lah, Maulana Abdul Hadi, belajar 2 tahun dengan dia. Dan juga kita baiat tariqat Qadariyah pun dengan Syekh Ghulam Mustafa Qasimi. Dan kami punya Qadariyah, kami punya silsilah dalam zikir, wallahu alam. Baik, jadi itu sanad yang lebih tinggi. Kerana sanad tu kita ambil, saya belajar terus ambil daripada Syekh Ghulam Mustafa Qasimi satu, Syekh Ghulam Mustafa ambil daripada Ubaidullah Sindi, Ubaidullah Sindi ambil terus dari Syah Waliullah. Sedangkan sanad qiraat 10 nak sampai Syah Waliullah. Adapun sanad ijazat ni hak paling tinggi, dan ini termasuk di antara sanadul aliyah di Pakistan. Sanadul aliyah ni sanad pengajian yang tertinggi yang ada sekarang. Dan kami punya Syekh Ghulam Mustafa Qasimi pun telah meninggal lebih kurang, saya tak silap, 3 tahun lepas. Masa zaman kita belajar, kita sempat berguru dan kita ambil dengan dia. Baik, sekarang kita nak tengok kepada kitab Syama'il Muhammadiyah ni.
Kitab ni ada orang panggil dia Syama'il Tirmizi atau Turmuzi atau Tarmizi, dan ada orang panggil Syama'il, nama sebenar penuhnya kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il ni jamak kepada perkataan yang memberi erti kepada kepribadian. Al-Muhammadiyah tu khusus kepada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lihat ambil daripada yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi ni, dapat kita ambil iktibar dan kita bawa sebagai satu perkara untuk dalam kehidupan kita. Sebelum pada kita nak terus baca di depan, elok kata kita tengok kepada riwayat hidup orang yang telah kumpulkan di belakang sekali sana. Di belakang sana dia ada lampiran muka surat 308. Bagi orang yang tak ada, insya-Allah minggu depan kita bawa banyak lagi lah. Ni sebenarnya naskah, saya lebih bawa ada kuliah ke Maring di Kemaman sana. Jadi kuliah di Kemaman kita guna kitab Syama'il ni. Jadi ada lebih-lebih sikit dia. Jadi saya pun kita akan ambil balik insya-Allah minggu depan lah. Lampiran 2 ni muka surat 308, riwayat hidup Imam At-Tirmizi. Jadi kalau ada orang baca Turmuzi ke Tarmizi ke, tak ada masalah lah. Nama tempat tu Tirmiz atau Turmus, boleh baca. Nama beliau Abu Isa. Abu Isa ni dia panggil kunyah. Orang Arab ataupun ahli ilmu, mereka suka menggunakan nama dengan kunyah. Kunyah ni bangsa kita kepada ayah kepada anak kita, ataupun kita ni ayah pada anak, ataupun kita ni anak kepada sesiapa si fulan. Orang Arab memang lebih mesra. Itu sebab kalau kita jumpa seseorang bukan nama sebenar kadang, dia bagi tahu Abu Muhammad nama dia, kan, Masmukul Karim Abu Muhammad. Jadi nama panggilan mesra dengan panggilan kunyah. Jadi kunyah ataupun nama anak ataupun bapa kepada ni Imam Tirmizi dia guna Abu Isa. Baik, selalu kita nak guna Abu, atau kalau orang perempuan Ummu, kan, macam saya anak sulung lelaki Adi Hatim, jadi saya guna Abu Adi, isteri guna Ummu Adi. Dan di kalangan orang Arab, orang ahli ilmu, memang dia suka dengan cara macam tu. Kadang-kadang nama sendiri orang pun tak tahu nama sebenar dia apa, tak tahu, tapi kalau tengok baru tahu dalam riwayat hidup atau kisah hidup. Jadi kita pun elok gitu, maknanya anak lelaki yang sulung diguna pakai. Kalau anak lelaki tak ada, anak perempuan lah. Ataupun kadang kalimah tu kalimah muannas tetapi dimudzakarkan jika hak tu hak paling besar. Contoh Sayyidina Umar, anak dia hak paling tua sekali perempuan, nama Hafsah. Jadi dia memuzakkarkan kalimah Hafsah, dia buang ta marbutah, Abu Hafs. Itu kunyah Sayyidina Umar, anak sulung. Itu sebab ada kisah atau dakwaan yang tak betul, iaitu Sayyidina Umar pernah bunuh anak dia, anak perempuan dia ketika zaman jahiliah. Itu dakwaan tak kuat, dalil atau hujah yang tak ada nak pegang. Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memiliki 11 orang anak, lelaki dan perempuan. Ketika beliau memeluk Islam, ke sebelah anak dia hidup semua. Dan anak yang paling sulung ialah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha yang dikahwinkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu anak paling sulung. Tu dia guna Abu Hafs. Baik. Jadi Imam Tirmizi ni dia guna anak sulung dia iaitu Isa, dia guna Abu Isa. Abu Isa iaitu bapa kepada Isa. Siapakah nama Imam Tirmizi? Iaitu namanya Muhammad. Gitu. Macam tu juga Imam Bukhari, kita duk kenal Imam Bukhari. Nama dia siapa? Bukan Bukhari. Bukhari tu nisbah nama tempat, kan? Nisbah nama tempat. Macam saya guna bin Nori, kita guna bin Nori sebab nak nisbah kepada tempat belajar kita, daripada syekh yang kita belajar tu Syekh bin Nori, Muhammad Yusuf Al-Bin Nori. Itu nisbah tempat belajar pun ada orang guna, kan? Kalau di Diuban, orang-orang yang belajar di sana, maka nisbah tempat belajar kebanyakan mereka guna Diubandi, tapi nisbah pengasas Diuban adalah Qasimi. Banyak orang-orang yang habis di Darul Ulum Diuban zaman hari itu, dia guna Qasimi, nama belakang atau nisbah kepada syekh pengasas kepada Darul Ulum Diuban, iaitu Syekh Muhammad Qasim Nanutwi.
iaitu Qasim tu Qasimi itulah. Baik, macam tu juga Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan nama dia Bukhari, nama dia Muhammad bin Ismail kan? Jadi Muhammad bin Ismail, Bukhari itu adalah nisbah tempat. Macam tu juga ini Imam Tirmizi, dia punya kunyah Abu Isa, namanya Muhammad bin Isa bin Saurah. Ada yang menyebut Saurah, ada yang menyebut Surah, bin Musa At-Tirmizi ataupun Turmizi As-Sulami. As-Sulami ni dia punya kaum. Tirmizi nama tempat, nisbah tempat. As-Sulami nisbah kepada kaum dia, Bani Sulam. At-Tirmizi, Tirmizi adalah nisbah kepada Tirmiz, ataupun ada orang baca Turmuz, iaitu sebuah bandar yang masyhur di Khurasan. Beliau dilahirkan di Bugh, sebuah kampung dalam bandar Tirmiz di Khurasan pada tahun 209 Hijriyah. Dia selagi mana orang-orang ulama yang masuk sebelum tahun 300 Hijriyah ni dipanggil sebagai ulama salafus soleh. Salafus soleh, ulama-ulama salaf, iaitu ulama sebelum tahun 300. Kalau ulama terkemudian lepas pada tu dipanggil ulama-ulama khalaf lah kan. Tu hak dari kecil saya duduk pondok pun macam tu kita belajar, tugu-tugu kita cerita ulama-ulama khalaf, lepas tu ulama salafus soleh, lepas tu ada yang ulama masih kata selepas salafus soleh tu masih dikira sebagai salaf lagi. Tak jangkau. Di antara yang kata tu seperti Syekh Al-Baiquni, dia tahun 1000, dekat-dekat 1000 pun masih ada orang menyatakan tak ulama-ulama apa tu salaf. Syah Waliullah tu memanglah daripada tahun 1100. Baik, itu satu aspek lah kan. Menuntut ilmu para guru dan para muridnya, kita kena tahu siapa dia. Kita nak baca kitab dia, kita tahu dulu riwayat hidup dia. Beliau menuntut ilmu sejak kecil lagi. Kehidupan beliau adalah untuk ilmu hadis. Beliau sanggup merantau ke mana sahaja dalam mencari dan menuntut ilmu hadis, sehingga beliau dapat mendengar hadis daripada guru-gurunya di Khurasan. Khurasan ni kawasan luar. Kalau kita pernah tanya dengan ustaz syekh kita, dia kata Khurasan ni Afghanistan sekarang tu Khurasan, Iran sekarang Khurasan. Kawasan Khurasan ni kawasan yang sangat luas. Iraq dan juga tanah Hijaz. Dan beliau adalah murid bagi Imam Muhaddisin Imam Al-Bukhari. Dia semua orang-orang ulama dalam Sunan Sittah ni belajar terus dengan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim belajar dengan Imam Bukhari. Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah tu semua boleh dikatakan mereka tu anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Tapi secara khususnya tu Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi memang adalah anak murid Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sangat berkesan dengan caranya, terutama dalam memahami hadis, dan beliau selalu bertanya dan berbincang dengan maha gurunya itu, iaitu Imam Al-Bukhari. Antara guru-gurunya yang terulung selain daripada Imam Bukhari ialah Abu Ja'far Muhammad bin Ja'far As-Simani, wafat 220 Hijriah. Ketika itu umur Imam Tirmizi baru berusia kurang dari 10 tahun, kecil lagi belajar ilmu dah. Itu sebab ni pun ada di kalangan ulama perbincangan masalah apa tu riwayatus sigar, riwayat dari orang kecil, budak kecil. Boleh orang yang tidak baligh lagi boleh diterima atau tidak, itu pun ada perbincangan. Kemudian selepas itu, sesudah beliau menerima ilmu dari guru-gurunya di tanah air, beliau berpindah dan merantau ke serata negeri. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pun dia di ketika muda juga ambil sanad hadis kan, dah umur 15 jadi mufti Mesir dah. Umur 15 kata maknanya umur baligh tu jadi mufti. Pas sebelum tu kan dia punya ambilan pengajian-pengajian yang sebelum, dan dia tidak berpada, walaupun sebagai seorang mufti dah pun dia tidak berpada bahkan sanad-sanad hadis-hadis yang lain Imam Syafi'i cari, sehingga kan Imam Syafi'i ada sulasiyat dia. Maksud sulasiyat ni
hadis yang mana antara Nabi dengan dia tu 3 orang yang tengah perantara sanad. Tu di antara yang tinggi lah. Sulasiat ni selalu yang tinggi. Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i rahimahullah, dia ada sulasiat dia. Maknanya hadis-hadis yang dia cari ulama yang paling dekat sanad, sehingga ada 3 orang yang hampir 3 perantara antara dia dengan baginda Nabi SAW. Itu ada sulasiat dia lah. Saya ada ambil kitab sulasiat Imam Syafi'i sendiri, begitu juga musnad Imam Syafi'i, hadis-hadis bersanad yang Imam Syafi'i. Baik. Selepas itu, sesudah beliau menerima ilmu dari guru-guru di tanah air, beliau berpindah dan merantau ke serata negeri. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab As-Sair. Sair ni nama kitab dia Sairun Nubala. Sairun Nubala antara kitab tentang rijal hadis, tentang kisah-kisah periwayatan orang-orang, ulama-ulama. Imam Zahabi telah di dalam kitab Sair As-Sairun Nubala, beliau merantau. Ni cerita tentang Imam Tirmizi ni. Beliau merantau, maka beliau dapat menerima pelajaran di Khurasan, Iraq, Mekah dan Madinah. Beliau tidak merantau ke Mesir dan Syam. Menurut kajian Dr. Akram Diya Al-Umari, orang buat tesis mengenai kehidupan Imam Tirmizi ni, At-Tirmizi pernah masuk ke kota Baghdad, tetapi selepas kematian Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan sebab itu Imam Tirmizi tidak dapat mendengar pelajaran hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal sendiri anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik bin Anas. Dia 3 tu tak lagi. Imam Abu Hanifah saja yang dia antara ulama awal. Dia meninggal awal. Sebab Imam Abu Hanifah ni meninggal ketika umur tahun 150 Hijriah. Itu antara ulama salaf yang lama daripada 4 mazhab ni. Ulama yang paling lama Imam Abu Hanifah. Cuma dari segi jangkauan hadis tu, Imam Syafi'i ni dia banyak berjalan. Imam Abu Hanifah dia kurang jalan. Cuma anak murid dia adalah antara yang masyhur di Turki, Qatlul Bura sebagainya tu dalam bab pengajian ni. Baik. Itu sebab ada pernah dalam orang menceritakan kisah, dia kata meninggalnya terpadamnya satu mutiara atau lampu dan hidupnya satu mutiara yang lain, iaitu hari meninggalnya Imam Abu Hanifah dikatakan dalam sirah hari yang sama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lahir tahun 150 Hijriah. Dan antara syekh-syekh guru-guru beliau yang paling masyhur yang Imam At-Tirmizi mendengar dan menerima hadis daripada mereka. Bila sebut mendengar, menerima, ini dia panggil simak ataupun sanad qiraah. Dia baca, atau sama ada guru baca, dia dengar, dia baca depan guru. Ini dipanggil sanad qiraah. Adapun kalau tidak, dia akan sebut tentang ijazah ya. Qutaibah bin Sa'id Al-Thaqafi, orang Taif, Bani Saqif, Al-Baghlani, wafat 240 Hijriah. Ni antara guru Imam Tirmizi yang dia simak hadis. Beliau salah seorang syekh guru bagi pengarang 6 kitab sunan. Ali bin Hujur Al-Mirwazi, wafat 244 Hijriah. Ni antara guru simak hadis Imam At-Tirmizi. Muhammad bin Ismail, iaitu Imam Al-Bukhari, wafat 256 Hijriah. Beliau adalah antara guru yang paling utama. Muhammad bin Bashar itu Bashar Al-Basri, digelarkan dengan Bundar, wafat pada 252 Hijriah. Muhammad bin Al-Muthanna Al-Basri Al-Anzi, yang digelar dengan Az-Zamin, wafat 252. Zamin ni selalunya orang-orang kalau Zamin dengan Zai, orang-orang Farsi dia panggil tanah. Kalau satu lagi dia orang sebut za tapi sebenarnya dad kan, dhamin maknanya orang yang bagi jaminan. Ahmad bin Mani' Al-Baghawi Al-Hafiz. Al-Baghawi antara ulama besar muhaqqiq dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia tulis kumpulkan kitab besar Syarhus Sunnah. Kan banyak jilid saya ada tu 20 atau 19 jilid Syarhus Sunnah Imam Baghawi, kemudian diringkaskan oleh Khatib Tibrizi sebagai nama kitab Mishkatul Masabih dan dengan sedikit tambahan.
Mahmud bin Ghailan Al-Mirwazi wafat 239 Hijriah. Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi Al-Hafiz, Imam Darimi, wafat 255 Hijriah. Ishaq bin Rahawai wafat 238 Hijriah. Jadi tengok kepada ni semua ulama-ulama sebelum 300 Hijriah. Rakan sebaya Imam Tirmizi ketika menuntut ilmu, beliau bersama-sama dengan rakan-rakan yang standing dengannya, yang sama pada masa itu, iaitu 5 pengarang kitab mu'tabar, rakan dan juga guru: Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Jadi 6 orang ni yang mana kitab mereka dipilih sebagai dipanggil Sunan Sitah. Jadi Sunan Sitah ni bukan bererti 6 kitab ni yang tertinggi dalam hadis, hak lain duduk bawah, tak. Sebabnya ada hadis, contohnya Sahih Ibnu Hibban, kedudukan dia lebih tinggi daripada Sunan yang 4 Sahih, tapi dia tidak termasuk dalam ni kerana 6 orang yang Sunan Sitah ni sebenarnya dia ada manhaj yang tersendiri, kaifiat manhaj tersendiri, yang mana dengan kita tahunya 6 manhaj mereka ni, maka kebanyakan manhaj ahli hadis tu boleh kita dapat, boleh kita detect bila kita dapat 6 ni. Itu sebab 6 ni kira rangkuman utama daripada manhaj ahli sunnah dalam pengajian hadis. Kemudian menerima ilmu ini di bawah bimbingan 9, maknanya selain dari 9 maha guru lain tu, selain daripada hak 5 ni, Muhammad bin Bashar bin Bundar, Muhammad bin Muthanna, Ziyad bin Yahya Al-Hassani, Abbas Abdul Azim Al-Ambari, Abu Sa'id Al-Syahri Abdullah bin Sa'id Al-Kindi, Amru bin Ali Al-Qalansi, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi, Muhammad Muammar Al-Qaisi, Nashr bin Ali Al-Jahdami. Antara murid Imam Tirmizi paling masyhur Abu Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbubi Al-Mirwazi, Abu Sa'id Haytham bin Kulayb Al-Shashi, Abu Zar Muhammad bin Ibrahim At-Tirmidzi, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ibrahim Al-Qahtan, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah Al-Mirwazi At-Tajir. Qahtan ni satu kawasan di keselatan Mekah, yang mana orang-orang asal Arab adalah Qahtan. Tu sehingga kan sampai sekarang pun kawasan orang-orang Qahtan ni, pernah ada dia orang datang sini, saya jumpa dan orang Qahtan ni ada disebut dalam lafaz antara yang akan membantu dalam sana kitab Mishkat Masabih, ada sanak riwayat yang menjadi pembantu Dajjal laknatullah di akhir zaman ialah 70,000 orang-orang Yahudi Asfahan Iran. 70,000 Yahudi Asfahan disebut sebagai pembantu Dajjal laknatullah di akhir zaman, dan pembantu Isa dan juga Al-Mahdi Muntazir di akhir zaman di pihak orang-orang ahli hak ini ialah orang-orang Qahtan. Tu disebut dalam lafaz. Itu sebab asal Qahtan, kita jumpa, kita tanya dia, antas Saudi dak, dia tahu. Tanya Saudi dak. Macam ada sebahagian orang Fataniyah, kita jumpa dia kata demo orang Thailand dah. Dak dia tahu, kita bukan orang Thailand. Kata orang mana? Kita orang Patani, dia tahu. Nak kiranya pasport Thailand guna pergi belajar di Pakistan tau. Tapi dak, dia kata orang Pataniyah, dia Patani, dia tahu. Dia tu Patani negara sendiri, dia kata, walaupun di segi dunia tidak diiktiraf, tu satu hal lah. Khair. Macam tu juga orang-orang Qahtan. Dia Qahtan ni orang asal di sana. Baik. Kedudukan pada pandangan para ulama Imam At-Tirmizi ni. At-Tirmizi berkata, Muhammad bin Ismail iaitu Imam Al-Bukhari berkata kepadaku, apa yang aku dapat manfaat darimu lebih banyak daripada apa yang engkau dapat manfaat daripadaku. Ni pujian untuk guru dia sendiri Imam Bukhari kepada Imam Tirmizi. Dan kerana kita kena ingat juga kan, kerana cara kaedah kadang-kadang dari segi pengajian ni, orang yang mengajar satu faedah pelajar dapat, tapi dalam masa yang sama orang mengajar pun dapat faedah mengajar. Itu sebab mengajar ni satu pelajaran. Saya ingat mula-mula balik, cucu Tok Kenali dah balik kampung mula-mula kan, balik tu ada hal ayah sakit uzur, kita nak khidmat sikit, cucu Tok Kenali apa tu ustaz, kita panggil ayah leh,
Ustaz Soleh bin Al-Kenali, Soleh bin Mahmud anak tu Kenali, antara 4 orang anak tu Kenali. Dia kata Azhar gini ya, khidmat di madrasah dulu, awak ngajar kelas-kelas kita ada kelas-kelas rendah tahun 5 tahun 6 kita guna kitab turas asas, kitab bahasa Arab. Dia kata belajar dululah khidmat, dia kata pada agama dapat manfaat banyak. Saya pun tak apalah kan, cuti setahun mengajar. Dalam mengajar tu banyak yang Allah Ta'ala bagi. Sebenarnya mengajar tu satu pelajaran sebenarnya, dengan niat belajar. Dan di madrasah kami sanawiyah di sini pun, di Losong tu, bila ada dalam perbincangan kita untuk mengajar ilmu balaghah, saya ilmu balaghah ni kerana saya langkau kelas di Pakistan, dalam tertib Darsul Nizami tahun 5 di mengajari ilmu balaghah. Saya tahun 5 saya langkau, daripada tahun 4 langkau naik tahun 6 lalu. Tahun nak cepat kan, sebenarnya elok belajar juga, tapi fikirnya ada 4-5 mata pengajian yang kita tak guna. Ilmu falsafah, ilmu mantik tinggi apa semua tu, tengok-tengok macam banyak dah guna tu. Lepas tu pula juga ditekankan di situ fiqh mazhab Abu Hanifah, kitab hidayah kita pun tak guna kok kata kan. Jadi saya mikir-mikir bincang, saya pun pergi jumpa jamiah, kata saya nak minta lompat kelas. Dia kata nak lompat kelas kena muqabalah ni jumpa syekh, syekh suruh baca kitab tahun 5. Muqabalah pun muqabalah Jadi bila kita baca kitab kelas 5 kita tak belajar, dia suruh baca dan dia suruh syarah. Alhamdulillah lah, dia kata awak dapat makbul ya untuk naik kelas ni. Saya kata makbul pun tak apa, makbul ni tahap terendah ya, untuk kita loncat kelas tak apa, yang penting dapat diterima, boleh lompat kelas tahun 6, turun naik tahun 6. Baik, jadi tak belajar. Bila di sini diputus untuk mengajar, saya kata macam mana ya, tapi dalam hati tu niat dah lama dah. Saya pernah ada syekh kita buka kitab kita baca, tidak secara rasmi dalam kelas dengan syekh. Lepas tu saya pun bagi tahu ke pelajar, saya niat untuk belajar, untuk mengajar. Alhamdulillah lah, sampai sekarang pun alhamdulillah setakat ni ya, qadar kita lagu tu alhamdulillah lah. Baik, itu dia penting kita dapat manfaat. Jadi oleh kerana tu bab ilmu ni kan, dia tidak ada kita kata ni ilmu hak kita saja. Ni dia termasuk dalam kaedah kitmanul ilmi, menyembunyi. Kadang-kadang kita dapat ilmu, ni tak boleh kita ya, tak boleh bagi tahu orang ke apa ni, kita akan sangat-sangat rugi yang besar ilmu tidak disebarkan. Kerana dengan penyebaran ilmu, kita menyampaikan ilmu, terutama ilmu yang hak ni, banyak mana orang akan dapat naddarallahu mra'an sami amin maqalati farubba muballaghin au amin sami au kama qala alaihi salatu wassalam. Tak, beruntunglah orang yang mana mungkin daripada orang lain yang mendengar dari dia, yang menyebar, menyampaikan, sehingga dia yang akan mendapat manfaat besar. Dia ilmu tak rugi kita sampai, yang ruginya kita tak sampaikan. Sebab itu kita kena wujudkan satu suasana yang mana suasana ilmu. Gi kedai kopi, duduk kedai kopi pun cakap ilmu. Sekarang duduk kedai kopi cakap buah, kadang orang panggil buah kosong, cakap kedai kopi buah kosong, rugi. Kadang-kadang orang ahli kedai kopi dia tak akan tinggal kedai kopi dia, tak pergi sekali kedai kopi sehari, tak boleh, pesing dia. Tapi nak tukarkan keadaan tu biar jadi duduk kedai kopi tapi cakap ilmu. Jadi mana kita kena cari dulu benda-benda perkara tu dicakapkan, diperpanjangkan. Mungkin dalam kita cakap ada mungkin ikhtilaf berlaku ataupun kurang kefahaman, maka benda tu boleh kita rujuk balik. Kalau benda tak cakap, tak senyap saja, maka benda tu dia tak kembang. Baik. Jadi ini kelebihan kita dapat dan kita sebar. Keduanya kedudukan dari segi ulama. Al-Muzi berkata beliau, iaitu Imam Tirmizi adalah salah seorang imam hafiz yang memelihara. Ada ulama kata hafiz ni dia menghafal hadis sampai ke tahap 10,000 hadis pun ada kata hafiz sampai ke tahap 25,000 hadis. Kalau hujjah tu lagi tinggilah, macam Imam Ghazali tu dia guna hujjah kan. Hafiz ni banyak, Hafiz Ibnu Hajar Asqalani sebagainya. Beliau adalah salah seorang imam hafiz yang terkenal dan tokoh yang Allah memberi manfaat dengannya kepada kaum muslimin. Baik, dalam 6 kitab Sunan Sitah pun, antara susunan kitab secara akidahnya, kemudian ibadahnya, dan asal dengan akhir dengan tasawuf ataupun tazkiyahnya, susunan yang cantik 8 bab utama disusun oleh Imam Tirmizi. Sebab tu ulama banyak suka untuk baca Imam Tirmizi kan. Kita di alam Melayu kita sebenarnya benda ni sudah ada lama dah. Imam Al-Marbawi telah terjemahkan kitab asal ni, kitab Syama'il ni, antara dia panggil mulhaqah ataupun gabungan kepada kitab besar dia Sunan At-Tirmizi.
Syekh Al-Marbawi telah terjemah yang dinamakan Bahrul Mazi. Bahrul Mazi itu terjemah Imam Tirmizi punya Jami' atau Sunan Imam Tirmizi ya. Baik. Kata Imam Az-Zahabi di dalam kitab As-Sair, iaitu Sairun Nubala, tentang kitab rijal tu. Beliau seorang hafiz dalam ilmu hadis dan juga seorang imam yang cemerlang dalam ilmu ini. Kitab beliau Al-Jami', iaitu Jami' Imam Tirmizi atau Sunan Imam Tirmizi itu sendiri, yang menampakkan tentang kepimpinan, hafazan dan kefahaman beliau. Dan kata Ibnu Katsir telah berkata beliau adalah seorang imam di zamannya dalam ilmu hadis dan baginya beberapa kitab yang masyhur. Adapun gambaran yang dibawa oleh Ibnu Hazmi tentangnya, bahawa beliau seorang yang tidak terkenal, maka para imam hadis menolak dan menyalahkan dalam hal ini. Maknanya apa yang dikatakan Imam Ibnu Hazm itu tak tepat. Sebab Imam Az-Zahabi di dalam kitab Mizanul I'tidal, kitab Mizan I'tidal ni antara kitab-kitab jarah ta'dil, kitab perawi-perawi atau rijalul hadis. Para ulama sepakat atas siqahnya. Siqah maknanya dia tu dipercayai, boleh dipercayai, dan mereka tidak peduli kepada kata-kata Abu Muhammad bin Hazm ataupun Ibnu Hazm tadi. Sebenarnya Ibnu Hazm yang tidak mengenali beliau, tu dia, orang-orang pun bagi komen, sebenarnya bukan dia tidak terkenal, orang lain sangat terkenal dia. Ulama-ulama besar bagi komentar yang baik. Sebenarnya bukan Imam Tirmizi tak terkenal, tapi Ibnu Hazm tak kenal dia. Gitulah. Dan mereka tidak peduli. Baik, sebenarnya Ibnu Hazm yang tidak mengenali beliau dan tidak menyedari kewujudan kitab Jami' dan dua kitab Ilal As-Saghir dan Ilal Kabir milik Imam At-Tirmizi sendiri. Dan menurut Imam Az-Zahabi lagi dalam kitab As-Sair mengenai riwayat hidup Ibnu Hazmi, bahawa kitab Jami' Tirmizi atau dipanggil Sunan Imam Tirmizi dan kitab Sunan Ibnu Majah hanya masuk ke Andalus Spanyol selepas kematian Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ni orang Spain, orang Spanyol. Ibnu Hazm ni orang antara ulama usul dalam mazhab Maliki. Ibnu Hazm ni masyhur lah, tetapi masyhur dia di Cordoba ataupun di Spanyol. Tapi oleh kerana tak sampai kitab Jami' ni kepada dia, tu dia tidak kenal. Tu orang kata selepas kematian Ibnu Hazm barulah kitab Ibnu Majah dan Jami' Tirmizi dapat masuk ke Spanyol. Demikian juga Ibnu Katsir menolak pandangan Ibnu Hazmi di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kitab sirah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Dan demikian juga Ibnu Hajar menolaknya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, antara ulama hadis dalam mazhab Imam Syafi'i yang terkenal. Sehingga kan ada ulama menyatakan apa yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani nak dibandingkan orang yang asal awalnya mempelopori kitab mustalah selain daripada Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, iaitu Imam Muqaddimah Ibnu Salah. Dalam kitab Muqaddimah, beza Ibnu Salah dengan Imam Ibnu Hajar yang Allah Ta'ala bagi kurniaan ilmu langit bumi, sampai gitu dia kata, jauh perbezaan yang Allah Ta'ala bagi. Itu kalau kita ada kesempatan mustalah hadis, kitab yang sangat-sangat penting ambil, iaitu yang telah dikumpul oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, nama kitab Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar ni sangat-sangat penting lah, antara kitab yang penting dalam kitab mustalah. Sebab baru kita tahu, baru boleh kita nak bincang sahih dhaif, pembahagian dhaif, seperti Syekh Baiquni menyatakan 34 jenis hadis-hadis yang di label sebagai hadis-hadis dhaif dan ada kedudukan martabat dia. Baik, sifat-sifat Imam At-Tirmizi, beliau seorang yang alim, kuat beramal, wara' lagi zahid, al-hafiz. Hafiz tadilah menghafal hadis. Habis itu apa, warak lagi zahid itu titik. Al-Hafiz Umar bin Alla Al-Mirwazi berkata, setelah mati Imam Al-Bukhari, maka tiada yang menggantikannya di Khurasan seumpama Abu Isa Imam At-Tirmizi di dalam ilmu ini dan di dalam kezuhudan. Di akhir hayatnya beliau banyak menangis hingga buta matanya. Di antara sifatnya yang nyata diketahui umum, kekuatan hafazan, ingatan. Beliau seorang hafiz yang cemerlang. Anak murid pun tak, maknanya dengan tok guru dia Imam Bukhari ni antara yang Masya Allah 100 hadis ulama Baghdad telah ambil, ulama Baghdad telah buang sanad, tukar sanad. Maknanya contohlah satu riwayat ni, sanad dia ada si fulan A, B, C.
Ada ulama ambil A, B ni kita buang part lain, ambil hal lain bubuh sini, tukar takir matan hadis, dia tukar-tukar 100 hadis. Di Baghdad panggil jemput Imam Bukhari mari, orang baca hadis, riwayat sanad gini. Imam Bukhari kata aku tak pernah dengar. Baca 100 semua aku tak pernah dengar. Dia orang kata kamu kan sebagai imam, kami kenal kamu ni orang yang mahir, mana tak pernah dengar. Dia kata hak mana kamu baca tu aku tak pernah dengar. Sebenarnya hak nombor 1 riwayatnya hadasana, dia baca sanad dia sebenarnya duduk sini, awak ni telah bertukar sini situ ke 100 hadis tu dia baca dengan sanad asal dia. Masa tu orang memang tabi'ah mengakui tentang kehebatan Imam Al-Bukhari. Kan kita ni setakat matan hadis kadang pun tak mudah nak boleh faham satu hal tau. Belajar satu hal, faham satu hal, tu matan hadis, isi hadis. Dia Imam Bukhari punya kemahiran bukan setakat isi, dia punya sanad tu, perawi dia tu kalau 3 ke 4 ada tu, orang ni dari orang ni hadis ni dia boleh ingat. Itu di antara kemahiran, yang kemampuan tinggi yang Allah Ta'ala kurniakan. Memang payah nak cari di kalangan umat yang macam tu lah. Baik, ada pihak yang mengatakan beliau dilahirkan dalam keadaan buta, iaitu Imam Tirmizi, dan sebetulnya beliau mengalami buta penglihatan di akhir hayat sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Katsir dan juga Imam Az-Zahabi. Antara kitab-kitab yang dikarangnya tu, yang nombor 1 Al-Jami'. Jami' ni wahwa asyharu muallafat, paling masyhur sekali itulah Jami' Tirmizi. Yang kedua Al-Ilalus Saghir, kitab-kitab yang ilat, ada ilat wa qad ikhtalafa fiha hal huwa min kitabil jami', itu ada orang ikhtilaf ulama dia adakah termasuk jami' atau tidak, sebenarnya asing. Yang ketiga Kitabul Ilal Kabir. Ilat-ilat maknanya hadis-hadis yang ada ilat, ada sebab yang menyebabkan dia tidak jadi kuat, tak jadi sahih. Yang ketiga Syama'il Muhammadiyah yang kita di depan kita ni. Yang kelima Tasmiyatu Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diberi nama oleh Rasul di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keenam Kitabuz Zuhud. Ketujuh Kitab Asma' wal Kuna, maknanya nama-nama ulama dan kunyah-kunyah ulama. Kelapan Kitabut Tafsir. Kesembilan Kitabut Tarikh. Maknanya setiap ulama ni dia ada tafsir kitab dia sendiri, tarikh sendiri. Seperti juga Imam Al-Bukhari. Contoh kan, seperti Imam Bukhari kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ni bab adab saja, dalam tu dikumpul oleh Imam Al-Bukhari. Begitu juga kitab tarikh. Satu kitab Tarikhul Kabir tu ada, yang mana dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Cumanya mengikut kata ulama, dalam Sahih Bukhari hadis dia memang kelas 1, A1. Selain daripada kitab Sahih Bukhari, contohnya macam Adabul Mufrad ataupun Tarikh, maka kedudukan hadis yang Imam Bukhari ambil itu tidak seperti mana A1 ada pada kitab Sahih Bukhari dia. Sebab dalam Sahih Bukhari ni ada hadis yang bagi Imam Bukhari tengok ni bukan duduk kedudukan A1, iaitu yang terbaik, maka dia tidak masukkan. Sebab itu seorang Imam Hakim An-Nisaburi, Imam Hakim Nisaburi telah kumpulkan hadis-hadis yang Imam Bukhari, Imam Muslim tidak masukkan dalam kitab sahih, tetapi kedudukan dia sahih. Dia punya kedudukan syarat sahih hadis itu ada. Imam Hakim Nisaburi telah kumpul, letakkan dalam satu kitab Mustadrak Imam Hakim. Mustadrak tu maksudnya hadis-hadis yang terlepas daripada Sahih Bukhari Muslim, sedangkan syaratnya cukup, maka Imam Hakim telah kumpulkan. Baik, itu sedikit sekilas. Bila kita tengok dah, tu dia kata penting. Setiap ilmu ni dari siapa kita ambil dan siapa dia tu kita perlu tahu. Kita tahu kedudukan Imam Tirmizi, pujian ulama, maka paling tidak dia ni kedudukan tinggi di kalangan ulama-ulama, dan kita pun nak ambil kongsi apa yang telah dikumpulkan oleh dia. Baik, kita tengok daripada awal. Sebelum kita baca, tengok di kandungan dululah. Kandungan tu kandungan kitab selepas awal kitab, penghargaan dan juga profil penterjemah dan kandungan kitab tu. Di kandungan kitab tu, sebelum kita tengok, maknanya ni fehris ataupun kandungan. Imam At-Tirmizi dia kumpulkan 56 bab. 56 bab dalam syama'il, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, dalam 50 bab ni ada tempat kadang dia pecahkan. Contohnya bab yang sama kita cuba tengok. Contoh bab yang ke-9, bab yang ke-9 dengan bab yang ke-52. Dia sama je tu. Bab yang ke-9 kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia dua hadis, 69, hadis ke-70. Lepas tu sebagai sambungan, tapi Imam At-Tirmizi tidak letak di sini. Mungkin kerana munasabah bab diletak di depan sana di bab 52. 52 nanti ada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di sana hadis 353 hingga 361. Banyak sikit situ. 54 55. Maknanya 9. Sana 2 hadis, sini 9 hadis. Jadi dua ni seolah satulah, tapi dipecahkan. Maka kita pun dari segi bacaan kita mengikut tertib yang telah telah disusun lah. Maknanya asal dia macam tu, kita kekallah dengan keaslian dia. Baik, kita tengok daripada awal lah kitab ni. Kitab daripada awal, dia bila ada nanti hadis panjang, dia akan taqti'. Taqti' ni potong-potong. Maknanya potong-potong tu supaya kita baca lafaz hadis dia dengan ataupun riwayat dengan terjemahan, riwayat dengan terjemahan. Sebab kalau tidak jadi panjang jelo sangat. Antaranya ada nanti dalam bab kehidupan tu, ataupun dalam bab kehidupan ada satu yang riwayat dia panjang sampai pergi ke 5-6 muka surat nanti. Baik, kita tengok bab yang pertama. Jadi semua ni kita akan baca 56 bab. Kumpulan hadis yang dikumpul 397 riwayat. Maknanya tak sampai 400. 397 berkenaan dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu. Yang keduanya, selain apa yang dinyatakan di sini, banyak lagi turuk. Turuk ni dalam bab hadis dia panggil riwayat yang lain tetapi benda yang sama. Kadang lafaz sama, ada imam lain sebut dalam kitab lain, lain sebut dalam kitab lain. Maka berbagai riwayat ni nak menunjukkan satu-satu benda tu kuat. Kuat dia sebab apa? Dia bukan ya. Hak ni ada, hak ni ada, hak ni ada, sehingga membantu dia, menguatkan dia. Dan dalam kaedah hadis, jika ada kita jumpa hadis tu dhaif, tetapi di tempat yang lain pun sama ada lafaz hadis yang sama atau makna hadis yang sama. Ni dalam istilah memang kita tak tahu, mungkin kita tak pernah sama ada, mungkin di kalangan kita ada pernah lalui ataupun tidak masalah hadis. Dalam masalah dia ada satu dia panggil apa? Istilah kita akan guna, satunya mutaba'ah atau tabi'. Tabi' ni bahasa Arab maknanya ikut. Tapi dalam istilah hadis, tabi' ni hadis-hadis yang sama lafaz. Hadis sama lafaz kita panggil ni tabi' ni ataupun ni mutaba'ah ni. Maksud mutaba'ah ni, hadis ni ada sama lafaz dia, hadis lain, ada hadis lain, ada hadis lain. Itu dia panggil mutaba'ah. Satu lagi istilah yang sama makna tapi lafaz tak sama. Ada lafaz hadis makna sama dengan lafaz hadis yang lain, tetapi dari segi lafaz tak sama, makna sama. Hak tu dipanggil syahid ataupun syawahid. Ini istilah saja. Supaya mungkin kita akan berjumpa nanti ataupun mungkin kita akan dengar dari mana-mana. Maka bila kita dengar, kita ingat bahawa bila sebut tentang syahid, kata ni syahid, syahid ni dari segi makna ni saksi kan? Tetapi dalam istilah hadis ni, syahid atau syawahid, hadis-hadis yang sama makna, lafaz berbeza, dan ianya untuk menguatkan satu sama lain lah. Dan kedua tadi adalah hadis mutabi' ataupun tabi'ah. Tabi' atau mutabi', tu dia panggil hadis-hadis yang sama lafaz, yang mana sama lafaz dipanggil tabi', sama makna dipanggil syahid atau syawahid. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan kita baca bismillah, di awal kita baca bismillah, tadi pun baca bismillah. Kadang-kadang kita jumpa kitab tu kitab syarah, dia tulis bismillah, matan dia pun tulis bismillah juga. Kalau jumpa bertindan bismillah atau bertindan alhamdulillah, ini dalam kaedah penulisan ataupun kaedah ulama, dia kata dia panggil beramal dengan hadis. Hadis yang Nabi kata kullu mrin
dhibalin lam yubda fihi bil basmalah au bil hamdalah fa huwa aqta. Wa fi riwayah abtar, setiap perkara penting utama tidak dimulai dengan bismillah. Ada riwayat kata tidak mulai dengan alhamdulillah, ada berbagai riwayat, maka ianya aqta, terputus dari rahmat, terputus dari kebaikan, kurang. Ada ulama memberi erti kurang kebaikan. Tak mula dengan bismillah, tak mula dengan alhamdulillah. Maka bila kita tengok, kadang ada kitab kita tengok masuk-masuk bab lalu, contoh. Jadi kita sebagai ahli ilmu ataupun orang yang belajar ni, kita ambil satu jalan tazkiyah, jalan baik, iaitu kita kata tuan kitab ni masa dia nak tulis, dia baca bismillahirrahmanirrahim, bacaan tidak tulisan. Sebabnya kalau tidak, benda tak memulai dengan bismillah ni, benda tidak, kurang berkat, kurang kebaikan. Jadi lepas tu tengok-tengok kitab, buka-buka, tak ada bismillah ni, guana ni tak sah. Kadang-kadang ada orang ni macam lah, kita lebih tahu pada orang yang tulis, masuk Allah gitu. Jadi adabnya dia tak tulis tapi dia ucap. Benda yang ucap pun memulai dengan bismillah juga. Masa nak nulis, dia ucap bismillahirrahmanirrahim, dia pun nulis kitab. Itu kemungkinan ada. Tak selagi kemungkinan ada, maka kemungkinan ataupun dipanggil ihtimal tu ada, maka kita boleh guna pakai ihtimal tu. Baik. Kemudian keduanya, kadang-kadang bukan tak tulis ataupun double, dua kali tulis, satu atas satu bawah pula, ataupun seorang yang syarah tulis, lepas tu orang yang asal matang tulis. Maka apa tanggapan kita? Permulaan ni ada dua jenis. Satu dia panggil bidayah haqiqiyah, permulaan hakiki. Yang kedua dipanggil bidayah idhafiyah, hak tambahan. Kadang-kadang dia tulis hak tu, tapi sebagai tambahan dia tulis, tak ada masalah. Maka kalau kata dua tulis ni, tak ada masalah. Ini dia panggil bidayah haqiqiyah yang pertama, yang kedua bidayah idhafiyah. Idhafiyah tambahan, haqiqiyah yang asal. Jadi tak ada masalah. Tak tulis, syekh tu tulis masa dia tulis dulu, dia baca dah. Tadi tak ada masalah lah bab tu. Itu sebab selalu dalam agama tu ruang banyak. Ihtimal selagi boleh, kita kena guna ihtimal tu. Kenapa perlu dengan bismillah tu? Banyaklah kelebihan bismillahirrahmanirrahim kan. Huruf ada 19, ba tu huruf jar kan. Bismi tu asal kalau tulis ba alif, tapi oleh kerana cara khat ditulis tu dengan dibuangkan, hazafkan alif, maknanya seolah asalnya macam 20 lah, jadinya 19. Dia adalah dibaca sebagai satu ayat daripada ayat Al-Quran di permulaan Al-Fatihah. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i 7 ayat termasuk bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Hanafi, bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Ayat dia alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Hanafi, imam tak wajib baca derah ketika sembahyang jihir. Maknanya dia baca perlahan, tu pun sebagai sunat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah baru dia baca secara jihir. Tu dalam mazhab Hanafi. Baik. Dia kata surah Fatihah 7 ayat. Mazhab orang-orang Syafi'iyah pun kata Fatihah 7 ayat. Pah kita 7 ayat bismillah masuk, dia 7 ayat bismillah tak masuk, mari ikut mana? Maka di situlah kita nampak bahawa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat pada Imam Syafi'i, tetapi 2 ayat pada Imam Abu Hanifah. Pada Imam Hanafi, siratal ladzina an'amta alaihim tu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Sebab tu dalam Syafi'iyah ni kadang kita jarang baca, ataupun kadang-kadang orang hafiz kadang belajar dengan guru Hanafi juga kadang-kadang jadi kebiasaan. Siratal ladzina an'amta alaihim tu wakas itu kebiasaan, ghairil maghdubi alaihim baru diambil ayat lain. Baik, bagi orang macam saya ni suara yang tak panjang tak apa, suara tak panjang kan. Tetapi dalam pembacaan ada perbincangan dulu dengan beberapa ustaz tu, dia kata ada tok guru cerita, cuma setakat ni daripada qari muktabar saya tak pernah dengar. Cuma ada cara bacaan, dia kata dalam mazhab Syafi'i kita ni elok dibaca kalau kita tak panjang apa, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, lepas tu ambil ghairil maghdubi alaihim waladdallin, supaya khilaf dengan Hanafi. Tu ya benar sebenarnya. Benda tu kenapa? Kerana nak khilaf saja. Sebab bila siratal ladzina an'amta alaihim
Lepas tu kita ambil ghairil maghdub tu Hanafi, bagi dia ayat berlainan 6-7. Bagi kita tidak, sehingga ada sebahagian orang kata wakaf yang ada seorang arwah, seorang tu bila dia sebut, bila dia tengok tu dia kata ke saya, dia kata ni wakaf qabih. Saya kata wallahu alam, tapi ulama mutabar memang baca semua siratal ladzina an'amta alaihim terus, atau siratal ladzina an'amta alaihim sambung dengan ghairil maghdub. Baik, itu bab fiqh tentang Fatihatul Kitab. Dan Fatihatul Kitab afdalnya kita baca setiap ayat kita wakafkan. Sebab apa? Dalam fiqh solah pun ada sebut, dalam kitab-kitab lain pun ada sebut tentang apa? Tentang bila kita baca dalam sembahyang, maka sebenarnya ini munajat kita dengan Allah. Munajat ni bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala jawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamidani Abdi. Setiap satu ayat tu, hamba aku puji aku ni, hamba aku puja aku ni. Jadi dengan wakaf setiap satu tu, kita barulah jadi molek dia punya munajat tu. Itu sebab afdalnya dengan maknanya 7 ayat kita wakafkan. Baik, macam mana, ada pukul 10 suku ada berhenti ke tak? Terus lah tak terus tak? Mukadimah kan, terus dulu tak? Baik, kemudian lepas ni baru kita berhenti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, rupa bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, baik, ditulis di atas tu hadis marfu'. Dalam mustalah ni secara ringkaslah saya nak bagi tahu dulu, dia ada 3 aspek. Maknanya 3 aspek berbeza. Satu aspek iaitu hadis ni Nabi bagi tahu sendiri, atau ada sahabat yang bagi tahu berkenaan Nabi bagi tahu, atau Nabi tunjuk, atau Nabi buat. Jadi hak mana sahabat yang idafahkan, angkatkan kepada kita, tunjukkan kepada kita bahawa Nabi melakukan sekian, atau Nabi sekian-sekian, Nabi bagi tahu sekian, maka jenis ni angkat dipanggil marfu'. Ni satu aspek. Ni bukan bab sahih atau lain pula tau. Ni bab dia ada 3 istilah: marfu', mauquf, maqtu'. Mana-mana yang diangkat, maka kalau kita jumpa kata ni hadis marfu' ni, hadis marfu' ni bukan Nabi cerita tu, yang cerita tu sahabat. Sahabat kata Nabi, dia melihat Nabi buat gini, aku melihat Nabi, aku pernah mendengar Nabi kata gini. Maka macam-macam mana dibagi tahu oleh seseorang sahabat, maka itu dipanggil marfu'. Maknanya sahabat telah angkatkan ke kita, persembahkan kita, tunjukkan kita perkara ni. Yang kedua dipanggil sebagai mauquf. Mauquf ni seorang tabi'in nyatakan sesuatu yang sahabat bagi tahu. Tu pun masih kuat lagi kan, tabi'in bagi tahu sahabat ni kata gini, sahabat ni bagi tahu gini, itu dipanggil mauquf yang diangkat oleh tabi'in. Yang satu lagi dipanggil maqtu'. Jadi segi kekuatan tu maqtu' ni orang-orang bawah pada tu, sama ada tabi'in cerita berkenaan tabi'in. Tabi'in ni kata dia pernah duduk dengan sahabat dan sahabat tu bagi tahu Rasulullah. Tu panjang kata. Tapi daripada orang bawah lagi lah tabi'in. Tu dipanggil, ni satu aspek istilah yang diangkat hadis ni marfu' atau mauquf ataupun maqtu'. Daripada 3 ni kemungkinan salah satu semua ni mungkin dia daripada golongan hadis sahih, mungkin dia golongan hadis dhaif. Baik, sahih dhaif ni aspek mana? Aspek lain. Aspek kedua, sahih dhaif ni dari segi perawi. Seorang perawi dia ni kena ada kedudukan yang cukup mantap dari segi adilnya, siqah, kepercayaan, dhabitnya, segi tulisan dia, ingatan dia semua kuat sehingga diiktiraf oleh ulama, dan dia riwayat dari orang yang sama atau orang yang taraf sama kekuatan tu, sehingga semua periwayatan tu kuat sampai hadis tu muttasil, baru hadis jadi sahih. Sahih dia ada 5 ciri utama. Awalu has-sahihu wa huwa mattasal. Sanad hadis dia bersambung, isnaduhu walam yushazza au yu'alla. Tidak ada syaz, perkataan-perkataan yang pelik. Dalam bahasa Arab pun perkataan apa makna ni, perkataan sangat pelik, dia tidak ada dalam lafaz hadis benar. Walam yushazza, kedua, au yu'al, tidak ada illat. Maknanya ada penyakit dari segi lafaz, penyakit dari segi bahasa Arab, kata ni orang tak ucap macam ni kalau Nabi dah ucap. Maka itu dipanggil illat. Adalah perkara-perkara dalam bab illat tu. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, yang meriwayatkan hadis tu seorang yang adil. Adil ni
akan ada perbincangan yang panjang. Paling tidak dia bukan nipu, tidak dituduh dengan penipu, tidak fasik, tidak berbuat perbuatan bid'ah, dan tidak dahlia sebagai seorang yang lupa ingatan. Kemudian yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, dan dia pula diperakui kekuatan hafalan dia, kekuatan ingatan dia, penulisannya, yang lain-lain diakui oleh ulama muktabar. Antara ulama yang muktabar tu Imam Bukhari sendiri ya. Dalam bab mustalah dia akan cek orang, ni tak boleh gini, ni tak kuat ni, ni dia ni kadang-kadang ni tinggal lapah ni, tu kan jadi hadis-hadis yang dhaif tu. Jadi hadis sahih ni satu aspek, ada yang marfu' sahih, ada yang marfu' dhaif, ada yang marfu' kekuatan dia hasan. Itu dari satu aspek sahih, hasan dan dhaif. Satu aspek lagi yang ketiga, iaitu dari segi sifat matan hadis. Maknanya periwayatan ni cara belajar macam mana. Seorang syekh dia belajar dari seorang tok guru dia pun ambil dari seorang, dia punya silsilah ni seorang belaka. Itu dipanggil gharib. Itu kadang-kadang satu hadis tu dia marfu', dia sahih, dia gharib, tiga-tiga masuk kali ya. Dari aspek perawi sanad dia sahih, dari aspek wak naik ni sahabat yang ceritakan marfu', dari satu aspek yang lain dia adalah hadis yang seorang perawi, seorang dari seorang dipanggil gharib. Dan yang kedua, jika dua orang, itu dua orang semua dia panggil istilahnya aziz. Satu lagi 3 ke atas, maknanya atau ramai, macam kita kan dalam jemaah yang ramai, bila ramai ni itu dia panggil masyhur. Dan ramai ni kadang ada tempat ni ramai. Adapun satu lagi di luar daripada sahih, hasan, dhaif ni ada satu bab lagi, hak tu dia panggil mutawatir. Mutawatir ni kadang satu riwayat hadis, lafaz yang sama, makna yang sama, perawi dia sahabat saja ada 70, sahabat saja ada 30, tu dia panggil mutawatir. Mutawatir ni kita tak bincang dalam istilah sahih, hasan, dhaif ni, sebab sahih, hasan, dhaif ni selalu bukan mutawatir. Mutawatir tu kedudukan dia bawah ayat Quran ya. Kedudukan dia dari segi penghujahan, dari segi kita nak ambil. Sebab tu dari segi ulama pun orang yang menolak hak mutawatir lebih teruk daripada hak yang mana, hak yang satu lagi yang kita ambil ni secara ijtihadi dipanggil. Hak tu mutawatir tu qat'i, hak ni ijtihadi, zanni. Baik. Bab pertama, rupa bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' maknanya riwayat tu sahabat angkatkanlah. Baik. Dalam periwayatan bila saya ada sanad dia, saya akan baca wabihi. Wabihi tak ada tulis dalam ni. Wabihi tu maksudnya wabis sanadil muttasili ilaina min imami at-Tirmidzi rahimahullah. Maknanya sanad ni sampai ke Imam Tirmidzi sebab kita belajar dulu sampai. Maka wabihi qala haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'idin an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahmani an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit tawilil ba'ini wala bil qasiri wala bil abyadil amhaqi wala bil adami wala bil ja'dil qatati wala bis sabti ba'asahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanatan fa aqama bi Makkah 10 sinina wa bil Madinati 10 sinina wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanatan wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Baik. Jadi wabis sanad muttasil, sanad yang berhubung sampai kepada Imam Tirmizi, dan dari Imam Tirmizi itu satunya dia ambil dari seorang yang bernama Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id. Itu satu dia punya sanad. Yang kedua, Abu Raja' ambil daripada Malik bin Anas. Malik bin Anas ni Imam Malik apa tu dak Imam Malik dia panggil. Malik bin Anas tu ambil daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, 3. Kemudian Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ambil daripada Anas bin Malik, 4. Annahu bahawasanya Anas bin Malik yaqulu berkata. Baik, Malik bin Anas tu Imam Malik, lepas tu Anas bin Malik tu sahabat Nabi. Baik, Anas bin Malik ni dia pernah berkhidmat dengan Nabi setelah datang hijrahnya Nabi ke Madinah. Dia mula terus, mak dia kata ni anak aku kecil ni khidmat dengan tuan, khidmat dengan Nabi sejak umur 8 tahun
dan dia berkhidmat tempoh 10 tahun sampai umur 18. Umur 8 sampai 18. Sebab itu hadis-hadis tentang kepribadian Nabi, selain daripada yang dicerita oleh isteri Rasulullah, selain daripada adik-beradik, anak beranak Rasulullah, maka antara lain orang yang banyak meriwayatkan kepribadian ialah Anas bin Malik, sebab dia sentiasa duduk dengan Nabi. Adapun Abu Hurairah ni orang yang bukan awal. Maknanya Anas bin Malik dia antara orang awal. Nabi baru hijrah ke Madinah, dia terus berkhidmat dengan Nabi, maknanya tempoh dalam 10 tahun dia ada. Adapun Imam Abu Hurairah, walaupun dia meriwayatkan banyak hadis, tapi dia antara orang yang mutaakhir, dia lewat. Tapi kenapa banyak dia punya periwayatan? Kerana dia duduk kat rumah Nabi ya. Setelah Nabi keluar terus dengan Nabi, terus sentiasa bersama baginda Nabi, duduk dekat sufah. Yang kira sufah bukan duduk belakang rumah Nabi ya, tempat duduk dia orang. Baik, jadi Anas bin Malik ni dia yang riwayatkan hadis ni. Oleh kerana tu tengok daripada maksud hadis tadi ya, daripada Rabi'ah bin Abu Abdurrahman. Baik, Rabi'ah bin Abu Abdurrahman. Dalam matan tu ada sikit dari segi penulisan tu, ada cetakan tu kan. Baris pertama, hadis marfu' haddatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman kan. Dari segi penulisan imla, bin ni jika dia duduk di awal, bin ni bila dia duduk di awal maka perlu ditambah alif. Dari segi dipanggil imla insya, imlaul arabiyah. Dia bila dia duduk di awal apa dia panggil awal baris, bin kena tulis alif. Maknanya macam ibnu lah, bukan kita panggil ibnu, tapi oleh kerana ni cara penulisan. Jadi dalam cetakan ni mungkin tak ada, kita perlu letak alif tu. Ya. Letak alif dekat bin tadi tu. Tu sebab cara apa dia panggil imla, kaedah dia begitu. Dia kaedah imla ni ada satu kitab kan, cara penulisan sebagainya tu, adab dia tu. Ibnu Qutaibah rahimahullah tulis satu kitab, Adabul Katib, tentang adab-adab penulisan. Jadi hak tu pun boleh kita ambil sebagai tempat rujukan lah. Baik. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dalam terjemahan dia tulis Rabi'ah bin Abdurrahman, ada Abi Abdurrahman situ tu, tertinggal dekat terjemahan sebelum Abdul Rahman tu ada Abi. Dia iaitu Rabi'ah bin Abdurrahman, dia mendengar Anas bin Malik berkata. Anas bin Malik ni iaitu khadim Rasul, yang berkhidmat dengan Rasulullah. Apa dia kata? Annahu, bahawasanya sami'ahu, Rabi'ah telah mendengar Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in, adalah seorang yang tidak tinggi langguk, tinggi jala gitu. Maknanya kemah lah. Wala bil qasir, dan tidak pendek, tak tinggi jala gitu, tak pendek, maknanya sederhana. Wala bil abyadil amhaqi, dan kulitnya tidak putih melepak. Wala bil adami, dan tidak hitam, tak putih melepak, tak hitam, sederhana molek. Wala bil ja'dil qatati, wala bis sabti, rambutnya pula tidak kerinting keretok dan tidak lurus terurai. Maknanya comel ikal, tak kerinting keretok gitu, tak lurus terurai. Maknanya semua sederhana. Ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan, Allah Ta'ala mengutuskannya sebagai Rasul ketika berusia awal 40-an. Fa'aqama bimakkata 10 sinin, maka beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Wabil madinati 10 sinin, dan di Madinah selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allah Ta'ala, dan mewafatkan akannya oleh Allah Ta'ala ketika berusia 60-an, sitina sanatan. Walaisa, sedangkan di kepalanya, fi ra'sihi walihyati, sedangkan di kepala baginda dan di janggut baginda sallallahu alaihi wasallam 20 sya'ratan bayda, tidak sampai 20 helai yang telah beruban. Di rambut dan di janggut dia
tak sampai 20 yang beruban ketika tu. Baik, maknanya umur 60 lebih, janggut dengan di kepala, ubannya tu tidak sampai 20 helai. Baik, di sini ada beberapa perkara, iaitu 10 tahun di Mekah, kemudian diangkat wafat ketika berusia awal 60-an. Jadi yang apa tu, riwayat yang paling sahih, nanti saya tak bawa kitab syarahnya tu, nanti saya bawa kitab syarah kepada Syama'il ni, Ashraful Wasail, Imam Ibnu Hajar Haytami. Bawa saya tengok. Zakaria tak? Baik, saya tengok dekat syarah sebab dia ada perbincangan ulama tentang ni umur Nabi ni. Baik, cuma ni kitab ni wallahu alam dalam bahasa Melayu ada ke tidak, cuma bagus yang dikupah oleh Imam Ibnu Hajar Haytami ni antara ulama Syafi'i yang masyhur. Dia satu Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam bab hadis, imam apa mazhab Imam Syafi'i, ada tulis yang kitab apa tu Bulughul Maram kan. Baik, adapun Imam Ibnu Hajar Haytami ni antara kitab fatwa hadisiyah ataupun kitab besar dia tu kitab fiqh, 40 jilid. Baik, perkataan yang dia tulis berkenaan umur aqama bi Makkah 10 sinin ni. Baik, dia tu Imam Ibnu Hajar tulis dalam syarahannya begini bunyi, 10 sinina rasulan wa salasa asyarata sanatan nabiyan wa rasulan. Itu beza, sebab ada riwayat yang kuat Nabi berada di Mekah 13 tahun. Jadi dia kata sini 10 tahun tu sebagai Rasul, sebelum lantikan Rasul tu ada 3 tahun lagi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul tu 13 tahun jumlah. Adapun Rasul saja tu 10. Itu apa yang dinyatakan Imam Ibnu Hajar Haytami. Dia kata ini bukan dia saja sebut kama taqarrara ala riwayatin, seperti mana disebut dalam satu riwayat anna umrahu 65 sanatan, sebutnya 65, yang masyhur kita dengar 63. Yakunu aqama biha 15 sanatan wa awwalu ma wajaba al-inzar wa ad-du'a ila at-tauhid summa faradallahu min qiyamil lail ma zakarahu awwala suratil muzammil summa nasakhahu bima fi akhiriha summa nasakhahu bi ijabi salawatil khamsi lailatul isra bi ruhihi wa jasadihi yaqzatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ni berkait apa semua dengan pertama, iaitu adalah keberadaan Nabi aqama biha di Mekah sana secara jumlah. Kalau nak tengok daripada peristiwa-peristiwa tu 15 tahun ditulis. Wa awwalu ma wajaba, dan kewajipan pertama Allah Ta'ala tentukan kepada Nabi supaya menginzarkan manusia, mendakwahkan manusia kepada tauhid daripada awal dilantik jadi Nabi. Thumma kemudian faradallah, Allah memfardukan qiyamul lail, ma zakarahu, apa yang disebut di awal surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, tu adalah kefarduan kepada Nabi untuk qiyamul lail. Summa nasakhahu, kemudian Allah masukkan ayat tu bima fi akhiriha, dengan ayat-ayat akhir surah Muzammil. Summa kemudian itu pun nasakhahu dimasukkan bi ijabis salawatil khamsi, dengan kefarduan sembahyang 5 Lailatul Isra, ketika malam Isra, bi ruhihi wa jasadihi, Isra Nabi dengan ruh dan jasadnya. Disebut ruh jasad selalu tu sebab ada orang ikhtilaf nanti. Orang-orang apa tu orientalis sebagainya tu memang dia orang akan tak setuju. Sebab tu bila dia sebut Isra, dia kata dengan ruh dan jasad sekali. Yaqzatan, hal keadaan dia jaga, minal masjidil haram, Isra'nya daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Summa urija bihi, kemudian dibawa naik mi'raj minhu, daripada masjidil aqsa ila fawqi sab'i samawat, ke atas langit ketujuh. Summa ra'a rabbahu,
kemudian melihat Tuhan bi'ainin ra'sihi dengan mata kepala, alal as-sahih qauli yang paling sahih. Summa auha ilaihi ma auha, kemudian Allah wahyukan dengan apa yang telah diwahyu sembahyang. Ada dalam riwayat wa inna makhtussa Musa bil kalim, dan Musa alaihi salam dinamakan sebagai kalimullah tu kerana ada masa yang Nabi diberi masa untuk bercakap-cakap dengan Nabi Musa dengan dialog-dialog dia tu. Li'annahu sami'ahu wa huwa fil ardi wa kana mimma awhahu Allah, antara perkara yang Allah wahyukan kepada Nabi di malam tersebut, an farada alaihi salawati summan sarafa bin lailati ila Makkah, iaitu kefarduan sembahyang. Dan ada lagi dua pemberian lain lah, seperti contoh yang ada riwayat kata Nabi diberi ayat 2 terakhir surah Al-Baqarah, iaitu amanah Rasul dikurniakan pada malam tu juga sebagai pendinding, sebagai senjata yang ampuh. Summan sarafa, kemudian Nabi pun pulang min lailati pada malam tersebut juga ila Makkah, ke Makkah. Fa akhbara bidzalika, dan dia memberitahu perkara itu. Fasaddaqahu Abu Bakrin wa sairul mu'minin, fasaddaqahu Abu Bakrin wa sairul mu'minin, dan membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi oleh Abu Bakar dan seluruh orang mukmin. Fakana dzalika, demikian itu berlaku ba'dal mab'asi, setelah baginda dibangkitkan jadi nabi, bi khamsi sinin, 5 tahun. Kalau atas riwayat inilah kama rajjahahu An-Nawawi, seperti mana ditarjihkan sependapat oleh Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar Haytami buat mari riwayat, Imam Nawawi cerita berkata Nabi peristiwa Isra' tu 5 tahun selepas kenabian. Sebab tu bagi dia selepas tu baru 10 tahun sebagai Rasul, kerana pulang daripada Isra' Mi'raj tu lah kerasulan Nabi tu. Ini riwayat dan ditarjih oleh Imam Nawawi. Wahtajja lahu bima yariduhu anna Khadijah matat qabla fardil khamsi fayalzamu mautuha qabla al-Isra' wa mautuha qabla al-Hijrah bi salasa sinin. Oleh kerana itu dia kata ada yang berhujah bahawa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memang dia meninggal sebelum kefarduan sembahyang dan sebelum peristiwa Isra', dan kematiannya adalah 3 tahun sebelum hijrah. Ni pada pendapat. Kerana ada juga lagi pendapat ulama tu hampir hijrah. Bila hampir hijrah tak termasuk 3 tu, tak termasuk 2 lagi, yang 5 itu yang ulama guna sebagai 63 tahun tu. Kemudian wa maut falazima annahu ba'dal mab'as bi aksari min 7 sinin wa alaihi fa kana qabla al-hijrah bi sanah. Perkara tu setahun sebelum hijrah, ada kata dibangkitkan Nabi, kemudian dilantik sebagai Rasul, peristiwa Isra'. Baik, habis itu. Wadda'a Ibnu Hazm fihi, ni Ibnu Hazm yang tadilah yang kata dia bagi dia tidak mengenali kerana Jami' Imam Tirmizi ni tidak masuk di Spanyol Cordoba tu ketika hayat Ibnu Hazm. Pendapat Ibnu Hazm, wadda'a Ibnu Hazm fihi al-ijma'. Ibnu Hazm kata pendapat ni ijma', sedangkan yang kita dengar ijma' mujma' alaih bukan 65 orang Nabi ataupun 15 tahun di Mekah tu bukan. Tapi kata Ibnu Hazm dia mendakwa bahawa inilah ijma'. Waqila li sanatin wa khamsata ashhurin, ini peristiwa berlaku hijrah iaitu selepas ataupun Isra' ni 5 bulan atau setahun sebelum Nabi berhijrah. Waqila ada pendapat kata li sanatin wa salasatu ashhurin, setahun 3 bulan, maknanya 15 bulan. Walamma aradallahu izhara dinahu wa i'zaza nabiyyah wa injaza mau'ida lahu kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam ila Mina falaqiya sittatan minal ansar fa amanu bihi. Maka bermula kerasulan Nabi berdakwah 3 tahun sebelum berhijrah, jumpa orang-orang Ansar yang datang ke musim, dan di Aqabah mereka telah beriman sebanyak 6 orang. Maka faqala lahum tamna'una dhahri hatta ablugha risalata rabbi, kamu beriman senyap dengan keimanan kamu dulu, jangan sebar-sebar lagi. Fawa'aduh, mereka telah berjanji untuk datang ke musim akan datang, al-musim al-qabil, faja'a minhum 12, datanglah tahun yang akan datang 12 orang daripada Madinah telah beriman dengan Nabi. Fa aslamu wa bay'uh, Islam dan berbaiat. Suman sarafu ilal Madinah fa azharallahu al-Islam, Allah telah menzahirkan Islam. Thumma, kemudian tahun yang seterusnya lagi telah datang qadima alai minhum al-amal qabil 70
au khamsata atau 75, au salasatan atau 73, wa imra'atan dan 2 orang perempuan. 73 orang lelaki, 2 orang perempuan, jumlah 75 daripada Madinah, dan beriman wa aslamu wa bay'u, beriman masuk Islam dan berbaiat, ala yamnahu mimma yamna'u minhu nisa'ahum wa ala harbil ahmar, dan ada beberapa perjanjian mereka dengan Nabi, iaitu pertama tidak menyakiti orang-orang perempuan, kerana jenis bangsa orang Arab dulu mereka tidak melayani baik isteri. Orang perempuan ni tak ada nombor. Jadi antara perjanjian mereka dengan Nabi setelah masuk Islam, nombor 1, orang perempuan pada kedudukan dihormati. Yang kedua, peperangan merah atau hitam, dia panggil dalam di kalangan orang-orang bangsa Arab, terutama orang Madinah, diberhentikan. Wa ba'asa alaihim, dan Nabi telah melantik 12 naqiban, 12 orang sebagai ketua daripada 75 orang yang datang. Summa amara sallallahu alaihi wasallam man ma'ahu bil hijrah ilahim, lepas itulah baru adanya perintah berhijrah. Baik, Imam Ibn Hajar wak mari cerita ni panjang sebab dia nak mentatbikkan tahun tu. Jadi dia wak mari panjang ni, okay, so dia panjang jelo lagi. Jadi kita kena tu semulalah tentang dia bagi tahu tentang perkara ni. Dan Maulana Zakaria Kandahlawi ada juga syarahan dia dalam bahasa Urdu, dan dia ambilan dari sebahagian dari sini dan dari kitab-kitab lain pun ada saya nukilkan nanti ya. Nanti insya-Allah taala kalau tidak ada apa-apa tu nanti ke depan kita akan buat mari dengan sebahagian daripada ringkasan perkara tersebutlah. Wallahu alam. Sebab nak baca ni nampak panjang sangat. Tapi perkara-perkara yang banyak poin-poin yang kita boleh dapat ambil daripada apa yang dinukil dan disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni. Cuma di akhir dia buat mari sikit, dia kata, saya baca di akhir ni sikit, waqtalafa, ikhtilaf berkenaan ulama-ulama fi umrihi sallallahu alaihi wasallam, mengenai umur Nabi. Sebab dalam riwayat ni kita baca dia kata 60-an kan, iaitu 60, tak sebutlah lebih berapa tu. Baik, ikhtilafnya dia kata wa fi riwayati Anas hazihi, riwayat Anas ini annahu tuwfiya ala ra'si sittina sanatan, di awal 60-an. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, khamsun wa sittin, 65. Wa fi ukhra, ada riwayat yang lain, salasun wa sittin, 63. Dia kalau kita tengok ni 60, 63, 65, ambil yang tengah tu 63 dah kalau tengok kaedah tu. Baik, wahia, dan ianya yang kata 63 lah asahhuha wa ashharuha indal ulama, yang paling sahih, yang paling masyhur di sisi ulama. Waraddu al-ula, ditolak akan kata 65 tu. 65 ni tak kuat, maka ulama-ulama yang kata 63 lebih kuat sahih riwayat itu, kerana bi anna rawiha rawi iqtasara ala al-uqud wa alghal kasra. Baik, perawi ni dia ambil hak kira angka genap, angka besar 60-an. Dia tak ambil hak sikit-sikit, ataupun 60, 65, 70 dia ambil hak besar-besar macam kita bilang 5, 10, 15, 20 tu. Dia pegang hak besar-besar. Jadi antara 60 ke 65 tu sebenarnya di tengah tu ada 63. Ini antara dia panggil dalam kaedah uqud bilangan orang Arab tu, dia ada 5, 10, 15, 20 macam kita ada kan. Maknanya kaedah bilangan dengan 5, 10. Bila 5, 10 bilangan, dia kata 65. Sebenarnya dia kata bukan. Dia guna kaedah ambil purata besar, bilangan besar, wa alqal kasra, dia ambil kecil-kecil, dia tinggalkan. Wala yunafihi at-ta'bir bi ra'sin, dan kita tidak menafilah riwayat tu yang dia tulis. Dia kata tawaffahu Allah ala ra'si sittin, Allah Ta'ala mewafatkan Nabi di awal, ra'si ni kepala, di awal 60-an. Maksud di awal 3 tu masih di dekat dengan 60 yang awal ni ya. Li'annahu ra'su bi'tibaril uqud, dari segi bilangan awal tu, iaitu hak 5, 10 ataupun bilangan puluh-puluhan. Wa hadza aula minal jawab bi anna lafzata ra'si muqahamah wasani bi anna, baik, satu-satu maknanya segi bilangan orang guna angka-angka besar tu, maka dia tak kira yang sepatut dikira sebagai 63. Tu jawapan pertama kepada riwayat yang kata 65 tu tak kuat. Yang kedua jawapan, wasani bi anna rawiha hasiba sanatail maulad wal wafat, tahun yang Nabi lahir dan tahun Nabi wafat tu dia masukkan jadi 65. Sebabnya tahun lahir, kalau kita kira kan, tahun lahir tu dikira 1 tahun.
Lepas tu tahun kedua, apa maknanya tahun kedua sebenarnya tahun lahir, lepas pada tu 1 tahun baru 1 tahun, sambut 1 tahun, tapi hak sambut 1 tahun tu dikira tahun kedua. Lepas tu tahun meninggal wafat pun dikira tahun yang ke-65. Sebenarnya hakikatnya bilangan penuh adalah 63, tak termasuk bilangan tahun meninggal tahun wafat tu, kerana kalau dikira dalam tu macam kita kira lah, pergi berapa hari, 3 hari, sebenarnya perjalanan pergi jalan balik kira. Hasibasanatil maula wal wafat, maknanya tahun lahir dan juga tahun wafat. Swasayati likullim minal maula wal wafat wasin, dan insya-Allah akan ada dalam riwayat secara terperinci tentang tahun lahir, tahun wafat dan perkara umur baginda sallallahu alaihi wasallam dalam babnya yang tersendiri. Dalam bab dia ada bab tentang umurnya. Wallahu alam. Saya rasa sebagai situ dulu lah untuk kali ni. Okey. Satu riwayat dulu lah, sebab ada banyak lagi kalangan kita tak ada kitab, ada kitab sedap tengok sikit kan. Saya rasa satu hadis tu dulu. Ada soalan-soalan tak berkenaan? Baik. Yang hak ni tangan Ustaz Daud kita ni Khasail Nabawi, dia tu adalah syarahan, terjemah dan syarah apa yang dikutip sebahagian dari kitab Ibn Hajar, dan banyak kan diambil daripada Maulana Zakaria Kandahlawi. Sebab Maulana Zakaria Kandahlawi ni antara dalam sanad saya pun termasuk dia dalam musnid kita juga sanad. Dia orang yang berkhidmat untuk agama, dan kitab yang dia syarahkan termasuk syarah kitab Bukhari 23 jilid. Saya baru dapat ya, ada kawan dewan cetak di Dubai, saya pergi di Septalim tengok ada, masya-Allah syarahan dia. Selain daripada tu ada syarahan-syarahan yang lain banyaklah. Antaranya yang besar kami zaman belajar dulu ni sebagai pemberian pihak jamiah kepada pelajar-pelajar yang menamatkan pengajian di Jamiatul Ulum Islamiyah, dihadiahkan kitab Syama'il Muhammadiyah dengan syarahan Maulana Zakaria Khasailun Nabawi. Sebahagian besar syarahan dia Urdu dan sebahagiannya Arab, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tu, dan ada juga dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau boleh tanyalah di mana berdapat. Dan untuk naskah kita ni insya-Allah minggu akan datang lah, saya cuba bawa lah mungkin berapa ada kita bawa dulu mari insya-Allah taala. Kalau ada dapat naskah-naskah yang lain pun tak ada masalah. Mungkin berdekatan kita sini ada jendela ilmu, sebab saya selalu saya ambil dengan Ustaz Abdul Ghani ni. Ustaz Abdul Ghani tu Jabal Bukit Marak, maka kita ambil dengan dia. Hak ni dia ada dua edisi Rumi dan edisi Jawi. Kalau pada siapa-siapa nak Jawi pun boleh bagi tahu, kita ambil yang Jawi, tapi selalunya secara umum ambil yang Rumi lah. Baik. Kemudian selain daripada ni ada 3-4 syarah lagi sebenarnya, dan tentang syarah-syarah bagi Syama'il ni. Jadi kita ambil syarahan tu untuk sebagai pembantu lah, sebab hadis-hadis wak mari ni sebagai matan asal betul, riwayat dia, cuma hak lain tu sebagai pembantu kita insya-Allah taala. Jadi kita akan mulakan kita dengan hak ni, dan akan datang tu kita tengok kalau sebab masa 2 jam tu kita berhenti sejam ataupun berehat sikit ke untuk kita sambung selepas tu. Mungkin kalau lama-lama takut rasa dipanggil rasa malal jemu ataupun rasa berat sikit kalau berterusan tu. Baik. Di sana pun kami dalam masa belajar kita 1 jam tu biasa. Satu-satu kita hadis itu 1 jam. Dia direct 1 jam. Kecuali lah musim-musim yang dia nak habiskan, kalau tak sempat kadang 2-3 jam diguna lah. Baik. Cuma masalah sananya bila kami dalam masa belajar kita kena ikut disiplin belajar. Disiplin belajar kita, siapa yang datang lambat, kitab dia kena berdiri bersama kitab dia. Kitab kita guna kitab yang 2 kilo, kitab yang dicetak penuh kan, yang kitab Sunan Bukhari penuh aja. Jadi itu kadang 1 jam tu pun lama dah kalau nak berdiri dengan 2 kilo pegang atas ni. Saya rajin kena juga rajin dah. Tempat duduk saya ni di kawasan paling belakang, pas musim panas, kipas depan semua orang depan yang dapatnya, kita duduk belakang tu. Lepas tu terlambat lagi sekali kuliah tu, dia kaedah kita di sebelah kita, lambat kena bangun. Mau bangun 2 kilo pegang, ya Allah. Allah tahu. Khair, tapi tak apalah, itu pesing dia dah belajar kena gitu. Khair. Jadi kita baca satu hadis. Ada soalan-soalan tak?
Tentang mustalah pun mungkin insya-Allah ada kesempatan saya akan cuba buat ringkasan-ringkasan, kerana sekarang dalam kelas talaki saya baca kitab Baiquniyah dan syarah dia. Baiquniyah ni antara kitab lama yang diguna dia sebab kitab dia asal ringkas 34 bait syair dan dia syarahkan kitab tu. Saya masa pergi umrah baru ni, bahasa baru ni kita pergi cari-cari di maktabah, minta tolong pelajar-pelajar di Madinah cari, ada 6 syarahan bagi kitab Baiquniyah tu, syarah mustalah hadis, antara kitab syarah yang besar lah, wallahu a'lam. Jadi syarahan, banyak syarahan-syarahan ni kitab yang membantu lah, wallahu a'lam. Ada soalan tak? Cuma kitab tak cukup, nanti kalau nak kitab naskah ni saya bawa minggu depan. Kalau kata ada ruang-ruang dalam tempoh ni, boleh pergi cari kedai kau macam mana kan. Okey, Khosail tu tengok, cari nanti. Kalau tu tengok kita cari. Kemudian kalau tercepat, kadang-kadang saya cakap cepat, saya tak khabar kau, kadang time main tak khabar kan. Dah tu kita buat cepat tu. Kalau tu bagi tahu lah, bagi peringat saya nanti lah, supaya kita baca anjur-anjur lambat sikit lah kan. Ke budak-budak tak ada masalah, budak-budak ni baca cepat pun. Budak-budak kita kejar masa, kadang kita baca cepat kan. Riwayat sanad kadang kami punya kawan baca sanad hadis tu, ya Allah, kadang kita tak ada mana tempat baca, sebab kitab asal induk kita guna kitab tak ada baris kan. Lepas tu nak baca kena berhati depan syekh, baca depan syekh, antaranya Bukhari dengan Tirmizi ni. Pelajar kawan kita baca depan syekh, salah satu benda tu dia kena kata dengan syekh kan, awak tak mutalaah lah, awak tak baca dulu ke apa semua. Tu kadang using, tapi dia baca cepat tu, masya-Allah. Khair, ala kulli hal, kita habiskan satu hadis tu dulu. Mudah-mudahan kepribadian baginda Nabi ni kita nak ambil sebagai satu ilmu supaya ia dapat diamalkan, dan kita tidak ada orang yang paling terbaik lah untuk kita nak jadi sebagai contoh idola kita, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkenaan kitab kedua tu kita tengok nanti selepas tu ya. Kita kira baca start ni dulu, tengok jalan ni, sebab kemudian kedua tu kita akan bincang nanti ya. Ada soalan tak? Ada soalan kemudian mudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.